dalam campaign kita slot yang pertama. Ada yang menghantar gambar-gambar aktiviti kepada cikgu, ada yang tunjuk baca Yasin dengan ibu dan keluarga dalam kemah dan sebagainya. Itu satu petanda yang bagus ya. Kamu dah boleh berdikari walaupun di rumah. Maksudnya nanti kamu nak pergi sekolah menengah ni, kamu dah boleh survive lah insyaAllah diri kamu. Okay? Ini satu petanda yang baik kepada anak-anak Sekolah Kebangsaan Jalan Datuk Kembar. Kemudian kepada yang baru masuk, tolong perhati di bahagian chatting ya. Ada cikgu masukkan form untuk kehadiran slot 2 malam ni. Kamu tolong isi slot 2. Okay? Kalau kamu belum isi slot yang pertama, kamu boleh isi juga malam ni. Kemudian kamu cuma tulis saja slot, kamu cuma tanda saja slot 1, kemudian isi lagi sekali dan tulis slot 2. Nanti cikgu akan check lah, insyaAllah. Okey. Seterusnya cikgu nak sampaikan dulu 1-2 taklimat ya. Seperti yang kamu lihat dalam grup WhatsApp tahun 6, tahun 5, tahun 4 pun cikgu dah masuk. Petang tadi guru-guru penasihat TKRS baru habis Google Meet bersama dengan PPD, dan kita ada satu siaran cabaran TKRS, pertandingan cabaran TKRS secara online. Dan cikgu telah baca detailsnya yang diberitahu oleh guru penasihat setiap unit kamu. Cabaran ini terbuka kepada semua murid TKRS, dan kalau tak silap cikgu, ia adalah peringkat negeri. Jadi bulan 10 nanti cikgu akan kemas ini segala data-data tentang pertandingan kamu untuk dinaikkan grade PJSK. Jadi kepada yang masih belum ada apa-apa pertandingan yang belum masuk, kamu cuba masuk cabaran TKRS ni, okey? Dan mulai minggu depan akan banyak lagi cabaran-cabaran lain yang datang. Sangat mudah. Antara cabaran TKRS yang cikgu tengok tadi ialah yang pertama, kamu buat video, kemudian baca surah lazim, kemudian satu lagi kamu mendirikan kemah ya. Daripada proses kamu mendirikan kemah sampai kamu buka balik, dan kamu boleh dibantu oleh seorang waris ketika kamu nak pasang dia punya apa panggil kubah kemah tu. Mungkin bahagian susah tu seorang waris boleh bantu kamu dibenarkan. Kamu buat video, ikut dia punya duration, dah hantar balik pada cikgu yang cikgu tulis nombor telefon, iaitu Cikgu Mas Intan. Kamu hantar awal sikit, walaupun diberi tempoh sebulan, kamu hantar lebih awal untuk memudahkan guru penasihat hantar penyertaan kamu. Dan selalunya setiap kali penyertaan, sijil akan dijana terus secara digital. Jadi bila nak jana sijil secara digital ni, apa yang diperlukan? Salah satunya adalah email kamu. Maka kamu kena pastikan email MOE kamu tu yang ada huruf M di depan adalah email yang betul, supaya bila kamu menghantar penyertaan, kamu akan menerima sijil dalam email kamu. Okey, jadi benda ni dia akan hantar pada email yang kita tulis dululah. Kalau kamu hantar email yang salah, akan sampai pada orang lain. Orang lain pun tak tahu siapa punya nama tu kan. Jadi kamu tolong tulislah email kamu tu dengan password ID apa semua cukup di rumah kamu. Kamu lekatlah kat dinding ke kat mana ke, setiap kali apa kamu kelas, maklumat yang cikgu bagi, cikgu rasa sangat mudah. Paling sekurang-kurangnya satu murid boleh masuk satu penyertaan saja kalau tak silap cikgu. Jadi kamu tengoklah yang paling mudah. Okey. Jadi kamu dah ada asas mendirikan kemah yang telah dibagi taklimat pada minggu lepas. Jadi murid-murid TKRS, cikgu rasa tak ada satu pun pengecualian yang kamu nak kata kamu tak boleh masuk. InsyaAllah ya. Ada banyak cabaran. Mungkin yang susah sikit tu nak menyanyi lagu patriotik lah kot. Tapi taklah susah sangat. Sebab minggu depan pun Cikgu Irfan dah bagi tahu kamu kena rakam lagu patriotik. Betul tak Amar? Amar betul ya? Amar? Ya. Dah buat dah lagu patriotik? Belum. Okey. Bersiap sedia sebab cikgu nak upload kamu punya lagu dalam live panggil Merdeka kita. Dan lagi satu sebelum cikgu serah pada cikgu praktikal, kita cuba rancang live sambutan kemerdekaan melalui Facebook sekolah. InsyaAllah kita cuba tengok
bagi jadi. Dan di situ cikgu akan sediakan beberapa soalan tentang kemerdekaan dan akan disediakan hadiah yang lumayan. Hadiah yang lumayan, kamu hanya perlu menjawab semasa live tu. Peserta yang pertama bagi setiap soalan dan tepat akan diberi hadiah. Jadi kamu kena ikutilah live yang cikgu buat bersama beberapa orang cikgu lain untuk malam kemerdekaan. Okey? Faham tak? Jadi kamu ikut bila cikgu ikut soalan, kamu masuk, kamu jawab saja dalam live tu, dalam chatting tu. InsyaAllah. Dan ya, Dayana? Nak tengok live tu kat mana cikgu? Okey, live tu cikgu akan bagi link nanti dekat-dekat. Mungkin kalau kita buat live 30 bulan, kamu tengok pada 30 bulan tu pukul 9 lah, insyaAllah lepas Isyak. Cikgu akan masukkan dalam setiap kelas link live Facebook kita. Ada seorang dua cikgu dan cikgu pun dah undang seorang artis luar. Okay, rahsia lagi. Okay, dia pun dah rakam satu lagu untuk sekolah kita khas, cikgu minta dia buat. Jadi dia akan bersama dengan kita pada malam merdeka tu. Dia akan nyanyi satu lagu kemerdekaan ya pada malam tu. Jadi kamu bolehlah tengok ya. Kalau kamu tak kenal, kamu cuba kenal. Itu kita nak bagi meriahkan lagi kita punya live malam tu. Okey? Okey. Alright, Cikgu. Alright, jadi cikgu pun dengan suka hati, suka cita dengan perasaan gembira, cikgu nak serahkan slot yang kedua malam ini kepada Cikgu Siti Solehah dan Cikgu Siti Khadijah. Okey. Dan nanti ada apa-apa nanti Irfan bantulah ya. Okey, dan cikgu suruh pada mereka nak buat apa malam ni dari segi kehadiran nak ambil aktiviti dan sebagainya. Kamu tolong bagi kerjasama yang baik ya. Bagi kerjasama yang baik dan okey. Saya serah kepada Cikgu Siti Khadijah dan Cikgu Siti Solehah. Dipersilakan. Okey, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama cikgu, Cikgu Siti Khadijah, dan nama yang cikgu yang tengah present slide ni adalah Cikgu Siti Solehah. Baiklah, untuk pada hari ini kita akan mulakan slot yang kedua, iaitu slot masakan rimba. Okey, next. Ya, masakan rimba. Untuk slide ni, okey, first kali awak semua boleh tengok gambar-gambar yang ada dekat dalam slide ni. Semua tentang contoh masakan rimba yang ada dekat yang kita boleh buat semasa perkhemahan. Okey. Alright. Ya, nampak. Okay. Nampak cikgu. Alright, start Okay, quiz ni awak kena pilih menu masakan berdasarkan nama dia. Okey. Hujung sekali. Hujung sekali cikgu. Masak nasi dalam pulau. Yang ni ke? Okey. Masak nasi dalam pulau. Ya. Okay. Warna oren. Ya. Soalan seterusnya, masak telur dalam limau. Gambar yang mana? Color apa? Yang hujung sekali. Warna? Yang kalau hijau. Warna hijau ke ungu? Hijau. Hijau. Okey, betul. Pandai. Soalan ketiga, telur bersalut tanah liat. Telur dan tanah liat. Warna apa? Warna ungu. Okey, baru kita tengok. Betul. Okey. Soalan seterusnya, masak nasi dalam buah kelapa. Merah. Merah. Okey. Merah. Pandai. Okey, yang last ialah roti lilit. Alright. Okey. Good job. Alright. Iya. Okey, kita proceed dengan slide Alright. Okey, Katie, silakan. Okey, sekarang kita dah tengok tadi contoh menu-menu untuk masakan rimba.
Tapi kita kena tahu dulu kenapa apa objektif untuk masakan rimba semasa perkemahan. Okey. Seterusnya. Baiklah, untuk objektif yang pertama ialah untuk memupuk tingkah laku yang baik seperti sifat berdikari, ketegaran, berdisiplin, bertanggungjawab, tekad untuk berjaya, kepimpinan dan keupayaan bekerjasama. Okey, sebelum cikgu teruskan, boleh tak mute mikrofon? Okey, good. Alright. Baiklah, untuk objektif yang pertama ni cikgu dah baca tadi, sifat berdikari, kepintaran, berdisiplin, bertanggungjawab, tekad untuk berjaya, kepimpinan dan keupayaan bekerjasama. Sebab kalau kita pergi perkemahan biasa, masakan rimba ni kita akan masak bersama-sama. Dan kenapa kita kena berdikari? Cikgu Khadijah. Cikgu Jad, Soleha lag ke Cikgu Khadijah yang lag? Sebab saya tak dengar suara Cikgu Khadijah. Cikgu Khadijah. Cikgu Khadijah Khadijah tu. Okey, tak apa. Tak apa, cikgu continue. Boleh dulu. Tak apa. Cikgu continue. Okey, untuk objektif yang kedua, peluang menunjukkan kebolehan memasak tanpa peralatan moden dan survive sekiranya berada dalam hutan. Sebab apa? Nama dia pun masakan rimba. Jadi kita kena bertemakan rimba lah. Maksudnya kat sini kita tak boleh guna peralatan yang moden. Contohnya peralatan yang ada dekat dapur lah. Okey. Contohnya kalau periuk kita boleh nak guna, tapi minimumkan penggunaan. Okey. Awak boleh guna bekas macam buluh ataupun apa-apa yang selamat untuk awak guna. Okey. Kemudian yang ketiga, objektif yang ketiga, dengar tak suara cikgu? Okey, thank you. Kemudian objektif yang ketiga, menanam kesedaran mengenai adanya aktiviti sihat dan menarik serta jauh lebih berfaedah bagi mengisi masa lapang. Maksudnya dekat rumah ni kita telah padat dengan aktiviti PDPR lebih kurang 12 jam lebih sehari, menghadap laptop, menghadap phone dan sebagainya. Jadi bila kita adanya aktiviti seperti masakan rimba ini, aktiviti ini merupakan aktiviti yang sihat dan juga menarik untuk kita lakukan. Okey, sebab kita kadang-kadang kita kena tukar juga kita punya jadual. Sehari ni kita tak boleh buat setiap hari benda yang sama. Nanti kita akan jadi lemau, lesu dan kita akan kurang minat terhadap apa yang kita buat setiap hari tu. Okey. Kemudian kita akan tengok cara masakan rimba. Okey. Masakan rimba, memasak tanpa peralatan. Okey. Yang cikgu mention tadi, memasak tanpa peralatan bermaksud memasak tanpa menggunakan perkakas dapur. Okey. Sebagai ganti, kita boleh guna daun kayu, ranting kayu, batu, ruas buluh dan sebagainya. Apa yang awak boleh jumpa di sekeliling rumah awak. Okey. Yang ni kerajang aluminium, tin, dawai
dawai juga boleh digunakan. Okey, apa-apa yang awak rasa awak boleh guna. Okey, ni ialah kaedah memasak menggunakan ranting. Okey, lilit adunan roti lilit dekat buluh tu. Okey, yang tu orang panggil memasak menggunakan ranting. Kemudian yang ni nak masak telur. Okey, instead awak gunakan bekas untuk masakkan telur, ni kita recycle potato. Kita recycle ubi kentang, kita buang isi dalam dia, and then kita jadikan dia sebagai bekas untuk nak masak telur tu. Alright. So ni adalah salah satu kaedah yang awak boleh gunakan untuk jalankan aktiviti masakan rimba nanti. Okey. Seterusnya, memasak ikan menggunakan daun. Okey, ikan ni kita tak ada bahan sebab kita duduk dekat hutan. Okey, kita duduk kat rimba. Jadi kita tak ada peralatan untuk nak pastikan dia masak dengan baik. Jadi kita gunakan daun. Sebab kita tak ada periuk apa semua kan. Okey. Kemudian memasak menggunakan buluh. Okey. Selalunya orang akan masak buluh ni, orang akan guna buluh untuk masak nasi, ayam dan sebagainya. Okey. Contoh kalau awak pernah pergi dekat Sarawak, mereka masak nasi kemudian campur ayam apa semua dalam tu, mereka masak gunakan buluh. Rasa dia sangat sedap dan rasa dia sangat boleh dikatakan natural lah. So jadi sebenarnya walaupun kita gunakan kaedah yang minimalis, maksudnya macam tradisional, kita tak gunakan peralatan moden, itu bukan penghalang untuk masakan kita tu jadi tak sedap. Okey, maksudnya kita gunakan peralatan yang natural ni sebenarnya lagi bagus. Okey, untuk nak bagi rasa dekat makanan tu. Okey. Okey, ni adalah contoh-contoh masakan rimba yang awak boleh buat. Okey, contohnya kita boleh bawa jagung, bawa makanan yang kering lah. Okey. Nenas, ubi kayu, kemudian kentang, carrot. Okey. Kemudian ni ada buah kelapa. Okey, ni adalah salah satu resepi masakan rimba yang awak boleh cuba. Okey, roti lilit. Bahan-bahan roti lilit ialah tepung gandum, okey, garam, gula, air, ranting kayu ataupun buluh yang telah dibelah dan dibersihkan. Kemudian awak perlukan bara untuk nak masak roti lilit ni. Okey. Okey, cara penyediaan roti lilit ni, sekejap lagi cikgu akan tunjuk video yang cikgu dah buat. Okey. Cara penyediaan dia, adunkan tepung dengan air, gula dan garam sehingga sebati dan boleh dibentuk. Lepas tu bentukkan adunan memanjang lebih kurang sebesar ibu jari. Lilitkan adunan pada ranting kayu atau buluh dengan kemas dan pastikan adunan tu melekat dekat kayu ataupun buluh. Okey. Bakar di atas bara api hingga garing. Okey, so tu resepi roti lilit. So kat sini cikgu nak tanya, siapa pernah buat roti lilit ni? Mula lain lah. Okey. Okey, tengok. Awak tengok elok. Cikgu Saleha dia akan tunjukkan cara untuk masak roti lilit. Dan sebelum cikgu masuk ke cara memasak tu, cikgu buat dulu bara api. Sebab kalau kita tak buat bara api, tak boleh nak masak kan? Okey, boleh tengok. Okey. Menu pertama, roti lilit. Okey, untuk proses penyediaan batang roti lilit ni, cikgu guna pelepah kelapa. Okey, sebab dekat rumah cikgu tak dapat jumpa buluh. Cikgu tak dapat jumpa apa-apa yang boleh buat untuk nak lilitkan roti tu lah. Okey. So, cikgu guna pelepah kelapa dan cikgu dah cuci bagi bersih. Yang paling penting selamat untuk digunakan. Okey. Cikgu, saya dekat taman awak hilang.
Cikgu, saya Farid nak tanya boleh tak? Nak guna Okey, Okey okey. Jap. Siapa yang cakap kat taman tu Okey, kalau dekat taman, dekat taman awak ada pokok tak? Tak ada. Tak ada. Taman tak ada pokok. Apa? Awak boleh buat, ada banyak lagi resepi untuk masakan rimba yang awak boleh buat. Roti lilit ni hanyalah sebagai contoh yang paling mudah untuk awak buat. Sebab kalau awak ada buluh, awak ada contohlah ranting pun boleh digunakan untuk ni. Kalau awak tak boleh buat bara unggun api, awak masak je guna dapur tu boleh juga. Ya. Ya. Cikgu, kalau guna pupuk sate boleh tak? Boleh. Boleh. Awak punya kreativiti Tapi lah. tapi awak kena hati-hati lah Terima kasih, supaya cikgu. cucuk sate tak terbakar sekali. Okey? Baik, cikgu. Okey, cikgu teruskan Okey, cikgu guna kayu untuk buat bara. Kemudian cikgu buat adunan untuk roti lilit. Okey, untuk menu seterusnya cikgu nak buat ikan puyuh bakar dengan nasi. Okey. Jadi perkara pertama yang cikgu buat untuk buat menu ni, cikgu mancing ikan puyuh. Okey. Okey, lepas kita dah mancing dia, cikgu akan siang ikan ni. Okey, kemudian cikgu buang sisik, buang sirih apa semua. Okey, untuk yang ni cikgu buat bara untuk nak masak ikan tadi dengan nasi. Okey. Okey, untuk nasi cikgu masukkan nasi dalam plastik. Kemudian cikgu rebus nasi tu. So dia jadi macam nasi impit tu. Yang orang makan dengan lontong, dengan sate apa semua tu. Okey. Okey, kemudian nampak tak? Ni daun kan? Okey. Cikgu guna daun pisang. Okey, untuk nak balut ikan puyuh yang cikgu nak masak tu. Okey, so ni hasil yang telah dimasak lah. Okey. Okey, so ni hasil dia, ikan puyuh bakar dengan nasi, kemudian roti lilit yang cikgu buat tadi tu. Okey. So cikgu ada 2 menu dekat sini.
Okey. Cikgu, Ya. kalau tak buat bara tu, nak pakai dapat boleh ke? Boleh je. Ikut awak punya kreativiti. Okey? Cikgu. Ya. Boleh tak kalau buat satu je kalau kita nak masak ikan tu? Buat apa? Buat satu je macam bilik tu. Boleh. Awak boleh je. Awak buat satu pun boleh, okey? Cikgu. Ya. Cikgu, kalau ikan lain boleh pakai tak? Apa dia? Tak jelas. Kalau ikan lain boleh pakai tak? Ya Allah, boleh. Ikan lain pun boleh. Okey. Okey. Lagi ada apa-apa soalan lagi? Tak ada. Cikgu, kalau ikan tu tak bakar boleh tak? Kalau ikan tu tak Boleh. bakar. Boleh. Ikan tu pun boleh. Goreng lah, bukan pun. Goreng cikgu. Goreng kau, boleh kau bakar kau. Boleh. Boleh. Semua boleh. Okay. Yang penting ikut awak punya, cikgu cakap tadi, kreativiti. Okey. Okey, kemudian cikgu akan proceed dengan presentation, okey. Alright. Nampak tak skrin cikgu? Nampak? Okey. Nampak. Okey. Nampak okey. Video amali masakan nampak Okey. Seterusnya kita akan main kuis. Okey, kuis masakan rimba. Alright. Ni kuis. Okey. Okey, sebelum cikgu start kuis ni, kuis ni kamu semua ada total 4 UB kan, unit beruniform. Jadi, apa yang cikgu nak? Cikgu nak kamu jawab berdasarkan kamu punya unit beruniform. Maksudnya dekat sini, dekat setiap soalan tu cikgu ada tulis pengakap, unit pengakap, PBSM, TKRS dan juga Puteri Islam. So, apa yang kamu perlu buat? Kamu perlu perhatikan soalan tu, unit beruniform mana yang cikgu tulis, dan tengok unit beruniform mana, kamu kena alert, dan contohnya Puteri Islam cikgu tulis. So, Puteri Islam kena jawab, okey? Boleh? Boleh cikgu. Okey. Boleh. Alright. Okay, so sekejap ya. Preview. Okay, jangan cikgu present sekali lagi. Tak ada orang cikgu. Saya cikgu present sekali lagi. Window. Okey cikgu. Okay. Okey, nampak tak? Okey, dah cikgu. Okay. Dah nampak. Alright. Nampak. Okay, cikgu akan start kuis ni, okay? Sekejap. Kenapa dia hilang? Saya. Kenapa cikgu? Kamu boleh nampak skrin tu? Nampak. Okay. Nampak cikgu. Okay, ni nampak cikgu nak start. Nampak. Okay. Okay. Soalan pertama. Okay, kadet remaja sekolah. Berikut merupakan maksud back Superman kecuali Masakan kampung. masuk ke kampung.
Masakan tanpa peralatan. Masakan tanpa peralatan. Memasak Tanpa peralatan. Masakan tanpa Masakan tanpa peralatan. masakan kampung. Campur. Okey. Oh. Okey, tak apa. Sekejap lagi ada lagi. Okey, BSMM. Namakan kaedah memasak ini menggunakan Roti. Menggunakan arang. menggunakan roti. Menggunakan apa BSMM? Arang. Arang. Arang, tepung. Cuba tengok. Bara. Bara. Bara lagi? Dapur kayu. Dapur kayu. Okey. Ready? Cikgu submit Buluh. Okey. Sekali lagi. Okey, Puteri Islam. Apakah masakan yang boleh digunakan sebagai bekas ketika memasak untuk perkemahan? Ubi kentang. Ubi kentang lagi? Lagi? Lapar. Lagi? Lapar. Lagi? Oren. Oren. Apa putih Islam? Okey, dua tu Okey, submit. Saya tak suka. Okey, satu lagi oren. Okey, awak boleh juga masak. Okey. Puteri Islam, berikut merupakan kaedah yang boleh digunakan untuk memasak telur. Untuk awak nak masak telur kecuali Ranting. betul, pandai. Okey. Bawah apa Islam? Okey, kadet remaja. Pay attention. Antara berikut yang manakah merupakan peralatan yang tidak digunakan untuk menyediakan makanan semasa perkemahan? Sabun. Sabun yang kuali. Sabun. Kuali lagi? Kuali. Bawah sabun. Okey, dua ni Itu ya. Ya. Pandai. Okey. Betul. Tak, betul ya. Puteri Islam, yang manakah bukan kaedah yang digunakan dalam masakan rimba? Masak dalam dapur. Okey, lagi? Cakaplah. Oh, satu je. Okey, betul. BSMM, apakah peralatan yang sentiasa digunakan untuk memotong buluh untuk memudahkan penggunaan? Kapak, parang, cangkul, pisau. Kapak. Kapak, parang. Kapak. Parang. Okey. Okey, pengakap. Yang manakah cara betul memasak menggunakan makanan sebagai bekas? Makanan sebagai bekas. Kentang. Kentang kering. Okey, good job. Okey, ni bonus. Unit uniform mana pun boleh jawab. Daun yang dash sesuai untuk digunakan untuk memasak. Nipis. Okey, jawapannya ialah lebar. Okey. BSMM, masakan rimba bermaksud memasak tanpa menggunakan perkakas dapur. Pandai. Okey. Okey.
Pengakap berikut merupakan daun yang boleh digunakan untuk memasak makanan semasa perkemahan kecuali Kulit lego. Kunyit. kunyit, Daun kari. Daun kari. Daun kari. daun kari. Kari ya. Ya. Okey, kedek remaja. Selain nasi buluh, buluh juga boleh digunakan untuk memasak makanan berikut kecuali buluh. Nasi jagung. Kek. Kecuali kek. Okey, pandai. Okey, pengakap. Apakah nama lain bagi masakan rimba? Cooking. Backwood cooking. Backwood cooking. Okey, pandai. Okey, so itu adalah kuis untuk masakan rimba. Okey. Tiga. Okey. Nak link kehadiran. Kehadiran cikgu. Okey, sekejap saya masuk dalam bahagian chatting tu. Awak teruskan tengok apa panggil apa yang cikgu kamu beritahu, okey? Okey. Okey, cikgu. 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 Oh, tak clear lah. Cikgu putih betul. Cikgu tak cakap lagi tadi. Yang ni okey ke? Okey. 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 Kamu nampak skrin cikgu tak? Nampak. Okey. Cikgu Khadijah nak proceed dengan tugasan ni ke? Ya. Okey. Okey. Teruskan kot. Boleh cikgu. Boleh. Alright, so untuk penghasilan video amali masakan ni adalah kami punya tugas kan. Okay, next. Okay, syarat tugasan dia, awak perlu menyediakan makanan bentuk kesesuaian pada waktu makan. Okay, selepas ni cikgu akan bagi contoh kan, cikgu akan bagi awak punya waktu makan, pembahagian ikut uniform. Okay, apa yang kamu perlu buat adalah kamu perlu rakam aktiviti memasak, durasi dan platform video yang ingin digunakan adalah mengikut aktiviti awak. Okay, awak bolehlah edit macam mana pun, awak nak buat dekat YouTube ke, dekat ataupun kat WhatsApp sahaja ke pun boleh. Durasinya tak perlu lama. Cikgu rasa maksimum 3 minit, tapi minimum 1 minit pun dah okey dah. Okay? Awak hanya perlu record saja dan hantar rakaman video melalui Google Classroom. Okay, next. Okay. So, pembahagian ikut unit uniform di SMM, awak perlu buat menu makan pagi. Apa-apa sahaja makanan yang bersesuaian dengan makan pagi. Okay? Seterusnya bagi unit beruniform Puteri Islam, awak perlu buat makan tengah hari. Okay, makan tengah hari. Apa-apa sahaja awak boleh buat, nasi dengan lauk ke, ataupun lauk sahaja pun boleh, nasi sahaja pun boleh. Seperti awak. Okay, seterusnya. Cikgu sedikit satu jam. Ya, saya. Saya menyampuk sikit boleh tak? Boleh. Yang tentang tugasan ni, nanti mereka akan dapat lagi sekali dia punya apa panggil tugasan ni, ataupun bagi tulis dalam ni ke kat mana murid nak boleh rujuk.
rujuk tentang tugasan ni. Ya. Saya boleh murid-murid ada Google Classroom kan? Ya. Jadi nanti kami akan post slides ni dekat Google Classroom. Oh, akan masuk dalam Google Classroom lah. Ya. Kalau nanti bagi kat saya satu ini slide PowerPoint kah? Ya, betul cikgu. Ya, slide PowerPoint je. Kalau kamu sama ada, okay, untuk kita permudahkan, kamu nak masuk dalam, selepas masuk Google Classroom, kamu nak bagi kat saya satu pun tak apalah, dalam bentuk PowerPoint ataupun dalam bentuk JPEG ke, gambar ke. Okay, nanti hari Jumaat nanti saya boleh bagi lagi sekali kat dalam kelas supaya memudahkan murid untuk apa? Untuk rujuk lah kan. Kadang setengah tu yang murid tak masuk ke Google Classroom, nanti kita mungkin dia tertinggal ke apa ke. Slides ni Cikgu, cikgu. Okey, terima kasih. Cikgu forward kat cikgu slides ni Ya, nanti hari Jumaat tu kan cuti. Saya murid akan cuba buat hari Jumaat tu. Okey. Kita boleh bagi lagi sekali maksud dia. Ingat di samping kita nak ingatkan mereka tu. Okey. Okey. Seterusnya untuk ibu uniform seterusnya ialah perangkap. Ya, perangkap awak boleh sediakan menu untuk makan malam. Dan yang terakhir kita ada unit uniform KRS. Awak juga boleh sediakan menu untuk makan malam. Okey. Ya. Ini apa saja. Awak berjaya. Okey. Cikgu Jad, nanti untuk submission tugasan tu diorang akan hantar dalam Google Classroom Cikgu rasa yang mana mudah untuk cikgu dapatkan maklumat mereka? Kalau kami buat dalam Google Classroom, okey ke? Mereka familiar ke dengan Google Classroom? Saya tak berapa nak pasti juga sebab ada setengah budak yang tak berapa masuk ke dalam Google Classroom tu. Sebab yang pertama handphone tu lah kan, masalah handphone yang berkongsi dengan ibu bapa tu kan. Boleh ke kalau kami buat Google Form dan kemudian mula-mula upload dalam Google Form? Saya rasa cikgu buat macam tu terus. Nanti apa panggil, cikgu pun boleh share dengan saya kan. Maksudnya saya pun boleh kemudian hari boleh saya tengok apa sama. Cikgu buat yang tu tak apa, tak bagi malam ni tak apa, besok baru kita bagi. Cikgu jangan kalut lah. Sebab apa, mereka bukan nak masuk malam ni pun kan. Kita buat macam minggu lepas, yang kumpulan minggu lepas buat tu, kita bagi dalam tu, so kita terus dapat kat dalam tu. Cuma setiap kali tu kita akan share je lah maklumat tu. Share 2 hari sekali saya akan share lah yang macam minggu lepas tu kan. Jadi kita share, mereka nampak lah nak upload yang gambar minggu lepas satu form. Kemudian yang minggu ni pun untuk masakan satu form. Kalau boleh cikgu buat link tu bagi dia ada tajuk tu kan. Bodoh lah perempuan ni. Perempuan ni kan dia tak pernah tak bodoh. Datang je. Waktu malam. Hanya menggunakan menu yang sesuai untuk waktu malam. Apa menu yang sesuai untuk waktu malam? Nasi dengan lauk pun boleh sesuai untuk menu waktu malam. Steamboat. Cikgu. Steamboat. Okey, boleh. Ya. Kalau kami Google boleh tak? Boleh. Kalau kami apa? Boleh Google boleh tak? Google. Google boleh.